Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di belakang lagi ramai. Nak angkat tangan lu ah. Kita angkat tangan ni lawan. Kita lawan. Kita lawan. Lawan sampai menang. Tuan sekalian. Saya ulam. Dr. Dia Berhormat Dr. Fakhruddin yang di-Petua PAS kawasan Kuala Kedah. Ustaz Ridwan naib yang di-Petua. Calon kita Mardiah Johari. Orang sini panggil Marjo. Ketua Pemuda, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian. Lambat sekini ada seorang ulama' mai berjumpa di Hotel Raya tadi mendoakan kejayaan Perikatan Nasional di Kedah. 2-3 hari ni tahulah siapa dia. Tuan-tuan sekalian, banyak sebenarnya isu di Kedah ni. Kedah ni sedang bergerak untuk menjadi The Greater Kedah. Berpuluh-puluh isu yang kita sedang perjuangkan, yang sedang kita usahakan untuk dijayakan di Kedah ini, diseret, diheret perhatian kita ni pergi kepada satu isu saja, iaitu REE. Kita layan pilasat 2-3 hari kan lah. Habis dah kita checkmate dah. Dia pun tak tahu nak kata apa dah. Lalu ni kita balik kepada usaha-usaha untuk membina The Greater Kedah yang kita telah gariskan daripada tahun 2021 sampai 2035. InsyaAllah Kedah akan muncul sebagai negeri yang hebat seperti mana yang telah dibina oleh nenek moyang kita dulu. Kedah ni negeri menjadi pusat perdagangan, pusat dakwah, pusat penyebaran Islam ke seluruh Nusantara ini. Bermula tahun 1136, bermulalah era perkembangan negeri Kedah sebagai pusat penyebaran dakwah Islam sehingga mengislamkan seluruh Nusantara ini. Dengan itulah rahmat telah datang kepada kita orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu, nenek moyang kita, tok wan kita. Apabila kita telah berkembang menjadi sebuah bangsa yang hebat, maka berpakatlah seluruh umat kafir daripada British, daripada Siam, melanyak kita dalam perang musuh bisik. Inilah Kuala Kedah, kota Kuala Kedah yang menjadi destinasi yang sangat bersejarah. Kita dilanyak selama 20 tahun, dibunuh seluruh nenek moyang kita itu dan ditekan kita sampailah sekarang ini. Tuan-tuan sekalian, 1821 sampai 1842 itu zaman perang. Tapi dalam zaman itulah bangkit ramai panglima-panglima perang dari Kedah ni. Kita serang Siam sampai di Bangkok tu ni tuan-tuan. Bukan koman kita ni, nenek moyang kita. Berperang 20 tahun. Segala tengku, segala pahlawan-pahlawan para ulama' daripada Aceh, daripada mana berperang dengan Siam. Sampai ke Bangkok, kita menguasai wilayah ini. Dengan semangat jihad dan perjuangan kita. Itulah Kedah asal yang kita diami sekarang ini. Sekarang ni kita disuruh tanam padi. Tanamlah padi, lepas tu duduk diam-diam. Apa jangan kacau siapa-siapa. Tak boleh tuan-tuan. Pasal negeri kita ni belah diracik-racik dah. Bagi ke orang ni sengah, bagi ke orang ni sengah kan lah. Pulau Pinang bagi kat mereka tu. Jadi bila kita bangkitkan semula sejarah dari kacamata kita sendiri, mereka marah kat kita. Dia kata ni lok-lak nak kira nak ambil rampas negeri orang macam-macam. Tak. Kita nak meluruskan sejarah untuk kita bangkitkan semula Kedah ni siapa. Kedah ni asal usul dia lagu mana. Nak orang Kedah ni tahu kita ni bukan bangsa koman-koman. Sebab tu saya bangkitkan hal sejarah. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah dalam setahun dua ini sejarah ni akan diluruskan semula dan perkara yang kita nak diperbetulkan dalam perjalanan ini akan terjadi. Tuan-tuan sekalian, kita tak usah duk cakap lah benda kecil-kecil ni. Apa duk main rencik, tanah selut apa semua. Nak suruh kita duk jawab hari-hari kan lah.
Apa hai ada apa itu? Kan? Siapa nak pergi ambil lah. Duli apa sangat mohon elok, kita lului, api korek. Lagu tu saja. Bukan ada isu apa. Tapi dia duk tuduh kita terlibat dengan benda-benda ni, benda-benda yang tidak patut dilayan sebenarnya. Tapi dah dapat tak kerja, kita layan pihak sikit. Tuan-tuan sekalian, yang paling jelas ketara, apabila kita mula membangkitkan apa rancangan kita nak buat, dan mereka mula memberi bantahan dan tentangan. KXP. KXP ni daripada mula, bukan zaman saya saja. Daripada zaman BN dulu, mereka bantah dah. Daripada mula digagaskan tahun 2014, sampailah ni mereka bantah. Pasal apa bantah? Pasal hal Tuhan negeri kita. Projek dalam negeri kita, tanah-tanah kita, sungai-sungai kita, angin, udara, apa semua ni, semua kita punya. Hang kacau apa? Pasal apa hang kacau? Sekarang ini, dia bergayut di seluar Bang Non ni, Bang Non lah jadi pahlawan mereka lawan projek kita pula. Tiba-tiba Bang Non cakap tak betul tentang KXP. Bang Non kata, Syed Mohtar baru telefon dia. Sama aja mereka dua ni. Saya baru telefon Ibrahim. Bang Non pun saya baru dapat telefon Syed Mohtar. Semua modal telefonnya buat ni. Kan ada modal lain. Skrip sama aja. Dia kata Syed Mohtar telefon dia, Syed Mohtar tak mau buat. Tuan-tuan sekalian, saya nak habaq sini. Tak pernah seinci pun, tak pernah sekali pun, kita pernah melantik Syed Mohtar nak buat projek itu. Tak pernah. Tak pernah lantik. Cuma runding pasal Syed Mohtar minta. Dia hantar proposal, dia nak terlibat projek itu. Ada 29 company semua, hantar RFP nak bangunkan projek itu, termasuk kumpulan Al-Bukhari. Ni orang kalau kena tahu. Lepas tu kita panggil, buat interview, lapisan, assessment, semua ni tinggal 5. 5 itulah termasuk beberapa company lain, termasuk kumpulan Al-Bukhari. Kita hantar surat pi. Main interview lagi, tinggal 2. 2 ni sama-sama kuat, kita hampa JB. Hampa JB untuk bangunkan KXP. Kumpulan Al-Bukhari dan satu kumpulan lain. Setuju semua. Kita utuskan surat. Kumpulan yang pertama jawab, kumpulan Syed Mohtar tak jawab lagi. Dalam tak jawab lagi itulah Anwar kata dia terima telefon Syed Mohtar. Aduh, tuan-tuan, nak percaya pun agak-agak lah. Hari tu dia nak jawab di parlimen, hari tu Syed Mohtar telefon dia. Macam Syed Mohtar tahu semua soalan parlimen nak naik apa. Saya pun heran. Betul-betul ajaib ni. Dia betul-betul nak jawab soalan KSP, Syed Mohtar pun telefon dia. Syed Mohtar kata saya tak mau buat pasal 7 bilion. Tuan-tuan sekalian ni bohong. Buka mulut, bohong. Buka mulut, bohong. Saya ulang. Buka mulut, bohong. Buka mulut, bohong. Hamba nak suruh aku maki. Duk maki tu dia kata selok lah. Tak maki tak boleh lah. Tak maki tak boleh, dia tak puas. Ulang pula bapak hang. Itu cara orang Kelah. Orang Kelah teruk dah tu ni. Oi, hang bila nak mampu. Tu orang Kelah Kedah. Lembut lah kan lah. Kalau bapak hang lembut lah. Suruh mereka main duduk Kelah kat seminggu demam. Hari-hari makan jeruk. Kalau bapak hang demam ke tu. Tu nak abang pakai bahasa orang Kedah. Bahasa orang Kelah Terlong, Kelah Sungai Limau, Kelah Kedah. Semua makan maki pagi-pagi. Dia punya Assalamualaikum mak tu. Tuan-tuan sekalian, itu cara Anwar Ibrahim menangani kita. Dia bohong. Satu dunia dia bohong. Satu dunia dengar cakap dia tu. Dia kata ni saya cakap di parlimen ada Hansard. Hansard tu tulis apa yang dia cakap. Bukan dia cakap ikut Hansard. Hansard parlimen ni merekodkan kan Ustaz Din? Merekodkan. Batuk pun dia rekod. Dia tulis. Batuk. Dia buat kurungan tu batuk. Betul. Tapi bila dia pun tak tahu kata PM ni bohong. Kalau dia tahu dia tulis buat kurungan bohong. Dia pun tak tahu. Saya tahulah dia bohong pasal mana ada Syed Mohtar telefon dia bila nak jawab soalan tu. Tak ada sangkut paut lah.
Saya kata, bila aku lantik Syed Mohtar, yang Syed Mohtar telefon dia. Dia pula jadi juru cakap Syed Mohtar. Saya bukan nak kata Syed Mohtar ni orang baik, orang mulia, orang bagus. Derma dia banyak dan projek-projek dia untuk orang Islam banyak. Tapi dalam bab ni, PM ni jual dia. Orang baik kutu pun kena jual, tambah macam orang kita. Tambah orang kola. Dia lelong kutu je. Yang kedua tuan-tuan, Anthony Loke. Anthony Loke ni dia tak banyak, dia play game. Dia DAP dia pandai. Law ni semua dia lempak kat Anwar Ibrahim. Pulau Pinang menghalang kerja kita ni lama dah. Dan sekarang ni Pulau Pinang bergayut kat Papanon untuk menghalang KXP. KXP ni tuan-tuan betul-betul game changer. Orang kata projek yang akan mengubah landscape ekonomi negeri Kedah. KXP itulah. Hak tu lah mereka nak halang sungguh-sungguh supaya kita kekal negeri pertanian buat padi. Negeri industri ni kita kehilang banyak tuan-tuan. Kemarin. Tahun 2022 saya pergi kilang Infineon di Kulim, kilang Jerman. Pergi tengok rancangan mereka untuk menambah pelaburan lagi 25 bilion dan merasmikan satu unit lah di Infineon tu. Kita pun pakat letaklah tepak tangan kot tu. Dia maklum kita dah nak tambah di Kulim, nak tambah lagi pelaburan. Dia minta tanah belakang kilang dia tu. Kita pun luluskan, jual pajak kat dia lagi. Tanah di belakang tu. Tahu-tahu kemarin Nur Ibrahim kata dia baru meluluskan pelaburan Infineon. Oi tuan-tuan, main klaim kerja orang cukup pijak. Semua dia kata dia buat. Tan Sri Muhyiddin hapus hutang Felda 8.3 bilion. Mai dia jadi menteri dia kata dia buat. Semua rekod duk ada. Tuan-tuan, nak mohong gak-gak lah. Buka mulut, mohong. Buka mulut, mohong. Saya ulam. Terus, ni dia duduk koyak Lepas tu dia pun saman saya pula. Jenuh jawab kita. Tuan-tuan sekalian. Bak Infineon ni Rafizi pun cakap di Negeri Sembilan. Dia kata, aku pun nak marah kat Nur Ibrahim. Kenapa bawa Infineon pergi Kedah? Oi, PG. Ni nak abang kahang. Infineon ada di Kulim 10 tahun dah. 10 tahun dah beroperasi di Kulim tu. Hak ni nak tambah je. Bukan pelaburan baru. Menteri Ekonomi apa? Menteri Ekonomi tapi pekak. Lambat siang, buka mulut, mohong. Hak ni pun sama ya. Hak ni tak buka lagi mohong dah. Dia tak ada lagi tuan-tuan. Formula dia semua ke laut. Bukan saja formula ke laut. Benda hak ada dah dia kata baru nak main. Buta kot budak ni noh. Main hari tu nampak baik sangat. Orang kata koi dangai, dia kata darai. Saya suka koi darai. Dangai je oi, bukan darai. Sini darai orang panggil sotong. Koyak depa noh, tak tahan. Depa kata tak ada akhlak. Cakap kita ni sesuai dengan keadaan orang tu. Dia bohong kan? Dia bohong berpuluh tahun dah. Tahu-tahu nak suruh kita cakap sopan santun kat orang kaki bohong. Nak cakap guna? Nak cakap guna tuan-tuan buat ayat bagi Zat. Assalamualaikum. Saudara Rafizi, sebenarnya kilang Infineon itu telah berada di Kulim 10 tahun lamanya. Takkanlah kata aku tu. Oh, letih lah aku tu. Tak padan dengan hang pasal hang bohong. Aku nak abang hang pekak. 10 tahun dah Infineon dah situ. Dia ingat koman, lepas tu dia habaq dekat wartawan. Dia kata kerajaan pusat telah berbelanja 1.3 trilion untuk bangunkan Kulim High-Tech Park. Saya duduk belakang dia, bos nak tendang. Bila pula hang belanja? Dia tipu, hidup-hidup tuan-tuan. Hidup-hidup siang-siang. Bohong. Saya panggil pengurusan Kulim High-Tech Park. Pasal apa dia kata dia belanja 1.3 trilion. Dia kata tak ada, kita bangunkan asai-asai projek Kulim High-Tech Park ni 2.5 bilion. Bukan Kulim High-Tech Park, termasuk highway tu. BKE, tapi bukan belanja kerajaan, belanja swasta.
Daripada Batuas pergi Kulim. Ada banyak lagi benda-benda tu dibangunkan. Tapi bukan Kulim High-Tech Park saja. Kita betul-betul pinjam untuk bangunkan Kulim High-Tech Park 600 juta. 600 juta tu 300 kita pinjam, 300 juta grant. Jadi sebenarnya kerajaan pusat belanja 300 juta saja. Dia kata 1.3 trilion. Mohon tak mohon? Agak-agak lah PG. Orang kan buta. Han cakap sak je orang korek keluar habis. Tuan-tuan sekalian, semua pembangunan fasa 1 sampai sekarang ni dah bangun fasa 5. Semua kita pinjam dan kita bayar. Tak pernah fail. Sekupang pun kita tak pernah fail bayar utang. Banyak pinjaman tu. Kita bayar. Kelang mai buka kelang situ, kita boleh anak-anak kita tumpang kerja. Cukai industri, cukai barangan, cukai ekspor, cukai langsung, cukai tak langsung, barang-barang. Semua kerajaan pusat dapat. Kita dapat cukai pintu je. Betul ini. Kitalah yang berkorban sebenarnya untuk pembangunan negara ini. Mailah segala kelang Jerman, Jepun, Amerika semua mai duduk situ. Cukai industri semua kerajaan pusat ambil. Kita dapat cukai pintu je. Tapi kita hutang duit persekutuan bangunkan tapak tu kena bayar balik. Oh, mereka kata mereka yang belanja besar. Tu pasal nak tepak bungkok. Bukanlah sepak betul-betul, rasa saja. Rasa saja. Lagi dia kata, Nusi dah lah tak cukup dengan kata, nak sepak pula. Orang Kedah agak gutu kan lah. Terajang lagi. Itu mereka tak tahan. Mereka tak boleh pergi. Itu mereka pergi report polis merata tu. Atau mereka koyak. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya medan perjuangan kita Kedah ni bukanlah pasal REE, bukan. Itu mereka tak ada isu, mereka tak ada isu langsung. Kita nak bangkitkan kenapa mereka menghalang KXP, kenapa mereka mendakwa mereka lah yang telah membangunkan negeri ini. Ni Pudin hidup melawak kata LRA kan lah. Pudin Fokker. Fokker. Kata Fokker lagi marah kan lah. Pudin Fokker. Dia pi habang, dia kata ni kerajaan pusat yang buat. Tuan-tuan sekalian, daripada 2010, apabila ditubuhkan SADA sebagai syarikat pengganti Jabatan Bekalan Air, dijumutkan ganti SADA. Masa itulah kita mula audit apa masalah sebenar, apa keperluan Bekalan Air Kedah. Masa itulah kita timbulkan bangkit keuzuran infrastruktur air 15 tahun di belakang keperluan semasa. Taman naik banyak ni, kok kalau Kedah taman naik banyak. Semua taman pergi cucuk dalam paip besar tu lah. Paip baru tak ada. Semua pergi tap di paip besar. Bila pergi tap situ, tekanan kuai lama, kuai rendah, kuai rendah, kuai rendah. Ayak sampai hujung sistem, tak pergi. Kampung tepi laut, kampung laut semana, taman satu semua, drop tekanan. Sebab tu kita masalah ayak banyak. Itulah hasil dapatan audit tahun 2010. Maka kita perlu kepada penggantian paip dan pembinaan loji baru. Bukan zaman Pudin bagi duit tu, dah. Pudin tak tahu apa. Dia main duk claim saja sama dengan Papa Non juga. Dia ni kan Pak Yit, Papa Non. Kalau orang kalau Kedah kata Barua. Orang Sik dia lembut sikit, dia kata Pak Yit. Kalau orang Kelah dia kata Barua. Barua Papa Non. Biar pia dia tengok pun. Padan dengan orang Kuala Kedah kan lah. Saya rasa dia biasa bertanding di Kubang Kota ni. Orang hambat lari. Lari mujok tak menang tuan-tuan. Kalau tidak hampa pun tumpang dosa dengan dia agak. Tuan-tuan sekalian. Masa berlalu. Pengurusan berganti, kerajaan berganti. Tapi projek itu terus berjalan. Daripada 2010, 2011, 2013, tukar kerajaan 2015, tukar Menteri Besar 2018, tukar Menteri Besar. Semua tu berjalan. Akhirnya pinjaman diluluskan. Zaman saya jadi MB, 2021. Saya kata, loan tak apa, geran tak apa, aku nak ambil. Hampa tak membagi geran, aku nak loan. 2021 baru dia bagi. Zaman Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Menteri Ayang. Tan Sri Muhyiddin jadi PM. Zaman tu lulus. Tuan-tuan sekalian, bukan Pudin. Lah dia duk main claim kata dia punya.
Mau tak hangat. Lepas tu dia kata ni bukan negeri punya, pusat punya, pasal duit pusat. Oi, aku pinjam oi. Aku bayar. Lah kalau hang kata pusat punya, aku tak mau bayar. Aja, apa macam? Dah hang kata pusat punya, kita usah bayar. Banyak oi. Geran setengah, pinjaman setengah. Hak kita pinjam 431, kemudian tu ada kenaikan harga barang depa buat BOP, naik jadi 463 kot lebih kurang. Jadi hak 463 tu kita usah bayar. Pasal dia kata pak dia punya. Lah dia duk ziarah melawat kan. Macam pak dia punya kata. Tuan-tuan sekalian. Tata kelola. Adab kita main tempat orang. Dia menteri persekutuan. Dia main ke negeri. Dia ada peraturan dia. Di tiap-tiap daerah. Tuanku dah bagi kepada pegawai daerah tauliah. Hang jaga daerah ni. Wan, hang jaga daerah ni. Datuk Pakuldi, hang jaga daerah ni. Dapat tauliah. Semua yang berlaku dalam daerah tu. Projek ekonomi kemiskinan, luar bandar. Semua DO kena ambil tahu. Ketua polis pun report kat dia. Ketua apa pun report kat DO ni. DO, ketua daerah. Ketua DO ni akulah. MB je oi. Jadi kena report. Tak, Pudin dia tak hormat benda tu semua. Dia belah pi semua. Belah pi tengok nu projek ni, tengok projek ni. Dia kata PM marah dia. PM marah hang pun, hang kena tengok tapak tu ada siapa. Negeri ni ada tuan je oi. Ni bukan Bangladesh. Ni Kedah Darul Ada Tuanku Sultan, ada Menteri Besar, ada Esko, ada DO, ada Desa Kerajaan, ada pegawai-pegawai yang jadi pegawai pengawal kepada semua sektor yang ada negeri ni. Ada tuan, ada undang-undang, ada peraturan. Mana boleh belah pikuk dan tu. Tak kerti tata kelola tuan-tuan. Lepas tu duk carah kita pasal tata kelola. Hang tu tata kelola. Lah ni tata kelaut. Tuan-tuan sekalian, ni cara mereka jadi kerajaan. Tak boleh berbiar berlama-lama cara kerajaan macam ni. Dia tak akan mewujudkan harmoni negeri dan persekutuan. Mereka duk tuduh kita yang tak mau berharmoni. Tak. Kita bila-bila masa pun kita nak jumpa. Saya tulis surat 3 kali nak jumpa Perdana Menteri. Dia tak layan. Dia kata angkuh, sombong. Apa lagi dia kata kat saya? Hang duduk seorang-seorang hang. Dia kata. Oi, hang kata aku boleh, aku tak kata hang tak boleh. Kalau aku jawab sama, teruklah saya tak jawab apa. Saya kata saya nak jumpa lagi. Dah 3 surat tak layan, saya nak tulis satu lagi. Surat. Nak tengok nak layan ke tak. Harmoni ni bukan boleh pergi sebelah pihak. Tak boleh. Kalau saya yang duk nak, dia tak mau. Tak jadi harmoni. Dia duk nak harmoni tapi cara dia buat tak harmoni. Nak keharmonian, kena daripada kedua-dua pihak. Tuan-tuan sekalian, lah saya ceramah Perikatan Nasional. Saya Ketua Pengarah Pilihan Raya. Hak ni masa saya main politik. Saya pun anggap dia ucapan-ucapan di pentas politik. Dia berpolitik. Hang punya pasal ya. Tapi bila saya jadi MB, saya tak cakap lagu ni. Dia pun jadi PM. Tak bolehlah cakap lagu di pentas politik tu. Saya jadi MB cakap baik. Baik dah Dr. Fakudin ni. Ya, lemuk ya macam bohulu. Sungguh. Tak ada lolak-lolak. Itulah beza pos kita, topi kita pakai. Lah kempen politik. Takkan saya nak cakap apa? Assalamualaikum. Saya ulam. Takkan cakap lagu tu. Letih lah kan. Ceramah politik kena bahasa politik lah. Janganlah koyak. Itulah tuan-tuan, harmoni tak harmoni. Saya pergi bisik di telinga. Abang kata saya nak jumpa. Dia kata balik Sarawak dia nak bagi tarikh. 6 bulan dulu. Balik Sarawak. Tak bagi tarikh sampai kelar. Sebenarnya dia takut tuan-tuan. Perdana Menteri takut bila kita senaraikan benda-benda kita nak cakap. Pasal apa hang larang KSP. Salah satu. Ada 8 tajuk. Salah satunya KXP. Yang kedua sawah padi. Yang ketiga simpanan hutan. Kita sebut kat dia. Simpanan hutan tu. Kami simpan untuk tadah ayak. Bekalan ayak negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Kami simpan 341 hektar. Hang kena bayar duit. Kalau hang tak bayar duit, aku pergi tebang. Tebang macam mana jadi?
Kering layak. Bukan mereka nanya, kita pun nanya. Jadi tak boleh tebang. Untuk simpan ayak. Daripada hutan tu, nak simpan ayak, kita buat empangan. Empangan pedu, empangan muda, empangan ahning, empangan apa nama abris. 4 empangan kita ada di Kedah ni. Semua tu tanah kita. Ayak tu semua orang pakai. Bukan saja untuk minum, untuk pertanian. Bukan saja untuk Kedah, untuk Perlis, untuk Pulau Pinang. Jadi pengorbanan tu hang kena bayar. Kita tuntut 100 juta je pun. Tik gigi ya. 100 juta. Tak mau bagi. Saya nak jumpa, saya tulis dalam tu kes tu. Yang kedua KSB pasal apa hang tak mau bagi. Kita huraikan KSB tu, kita nak bawa tim teknikal. Bukan hak cakap lagu saya ni, dah. Hak cakap lembut. Doktor Tan Sri apalah, macam-macam teknikal. Ada konsultan. Serba mak nenek. Kepakaran teknikal yang paling tinggi sekali bat lapangan terbang. Kita ada. Nak bagi taklimat kat dia. Tak mau bagi ruang. Macam mana nak faham? Pasal sawah padi. Kita simpan sawah padi 132,000 hektar. Kalau kita convert semua tanah ni jadi tanah komersial, kita boleh kutip cukai tanah saja 1.7 bilion. 1,700 juta cukai tanah. Tapi kami simpan tanah sebagai sawah padi. Cukai sawah padi ni paling rendah sekali di dunia. Daripada seluruh tanah tu boleh kutip cukai 2.5 juta saja. Jadi hang nak suruh kami gazet tanah ni sebagai taman pengeluaran makanan. Tak boleh buat benda lain. Hang kena bayarlah pampasan. Dia kata tak ada formula. Saya kata ada formula. Hang bayar 10% daripada cukai komersial tadi. 170 juta. Bukan susah pun. Dah hang tak ada formula, hang pakailah formula aku. PG tak ketik keluar formula. Formula dia tak boleh pakai. Hang pakai formula aku. 10% daripada cukai komersial. 1.7 bilion, bayar 170 juta setahun. Bukan banyak pun. Kalau 170 juta tu, kalau kamu semua bendang, buat rumah, buat kelang, hang kena ekspor, kena import beras. Import padi masuk. Harga import lebih mahal pada tanam sini. Jadi pasal apa hang kedekut sangat tak mau bayar? Pasal kita duk cakap benda ni. Dia tak tahu nak jawab. Jadi dia koyak. Bila dia koyak, dia tuduh saya lolak, tak ada adab, sombong, angkuh. Bukan angkuh, saya cakap bagi pihak negeri saya. Rakyat saya. Tanggungjawab saya. Inilah kerja Menteri Besar. Hampa nak cari Menteri Besar macam Cak Uban tu. Macam puak tu, tuan-tuan. Puak tu kalau jadi Menteri Besar, jumpa banon cukup telung. Tak berani kata apa. Masa Asmiro kata Asmiro ni. Cukup telung semua. Menteri Besar tak boleh lagu tu. Dia kena rival. Kena vokal. Baru orang dengar apa suara pada negeri. Lah, dulu-dulu mana ada orang dengar Menteri Besar Kedah. Orang tak peduli lah. Pasal hampa takut. Keberanian ni lah yang tak ada. Jarang ada. Tuan-tuan kena simpan hak orang berani ni. Ali tak nak jual di kedai. Ali tak nak. Dia di kedai kan nak pergi pinjam di mana tak ada. Hak ni betul-betul Tuhan bagi saya. Saman pun banyak cik oi kena jawab. Tapi tak apa saman-saman kita lawan di mahkamah. Janji apa dengar apa kehendak orang Kedah. Itulah perjuangan kita insya-Allah. Kita sama-sama usahakan dekat nak mengerik dah. 12 bulan, adik-adik kakak sekalian, ayah ibu keluar mengundi awal. Perhati betul-betul hitung undi kita tu. Para petugas pacar perhati. Jangan duk kejip mata. Takut dia pakai jelas-jelas tu. Orang nak kalah ni dia boleh buat macam-macam. Bukan dia kalah masa hantar pusat penjumlahan. Tak. Masa duk undi tu. Kalik-kalik orang tak main. Adalah cara-cara kaedah mereka nak buat tu. Jadi pastikan pacar kita di semua saluran. Jangan kejip mata. Jangan duk keluar main TikTok. Jangan keluar isap okok lama-lama. Itu tu saya duk balut lah. Lamat. Wan macam tahu lah. Parti bagi elok. InsyaAllah panggil adik-beradik kita balik. Hari ini pengorbanan kita untuk kita lihat negeri Kedah ni dapat diangkat menjadi The Greater Kedah lepas pilihan ni insyaAllah. Terima kasih kepada orang Kedah. Kita angkat tangan sekali lagi. Kita angkat tangan ni lawan. Kita lawan.
Kita lawan. Kita lawan sampai menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.